Apakah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam membincangkan tentang amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahuinya pastinya kita akan merujuk kepada apa? Kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya nak membawakan satu perbincangan untuk muhasabah diri kita dalam memilih amalan yang terbaik, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita beribadah ya, pastinya kerana Allah Subhanahu wa taala dan kita nak lakukan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hambanya melakukan amalan-amalan yang fardu di dalam kehidupan mereka selain daripada amalan-amalan yang sunat. Maksudnya apa rakan-rakan teman-teman? Di antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang difardukan, yang setiasanya adalah wajib, menjadi suatu kemestian bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala, man adani li waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Jadi status hadis ini adalah hadis qudsi, di mana lafaz ataupun ayat itu merupakan kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diceritakan, diriwayatkan oleh Nabi, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis, diceritakan kepada para sahabat, diberitahu kepada para sahabat. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ialah direct lafaz itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sampaikan kepada para sahabat dan kepada umat Islam yang perlu disampaikan wahyu kepadanya. Manakala hadis kursi inilah hadis yang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis menyatakan, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, man adali waliyan, sesiapa yang memusuhi wali-waliku, maksudnya siapa yang memusuhi orang-orang yang menjadi pembantu dalam melaksanakan ataupun menyampaikan agama Allah. Siapa dia wali? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang berusaha untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha untuk menegakkan syiar Islam, menyampaikan dakwah, para dai yang benar-benar ikhlas, ya, mereka yang membantu agama Allah, Allah Ta'ala kata, faqad azantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang terhadapnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, tidak suka dan memerangi orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan Islam, berusaha untuk meninggikan syiar Islam, berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam. Kerana mereka semua itu adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang berusaha untuk menyempurnakan suatu suruhan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas mereka. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah seseorang hamba itu berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku sukai, mimma aftaratu alaihi, dengan apa yang aku fardukan ke atasnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengiktiraf, akan menerima, cintai, menyukai kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk mengabdikan diri kepadanya, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang difardukan oleh Allah ke atasnya. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita jom muhasabah dalam amalan kita, apa yang kita berikan fokus, apa yang kita utamakan. Jadi bila kita nak berikan fokus dan keutamaan, maka kita lihat keutamaan mestilah kepada perkara yang fardu, kerana itu adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam membicarakan tentang yang fardu ini, rakan-rakan teman-teman, fardu ini terbagi kepada dua.
Yang pertama fardu ain, yang kedua yang dinamakan fardu kifayah. Fardu ain ini adalah satu perkara yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Setiap individu mesti menyempurnakan kefarduan kewajipan ini. Yang kedua ialah fardu kifai, maksudnya satu kefarduan yang apabila dilakukan oleh sebahagian daripada kita, maka orang lain tidak wajib dan tidak perlu untuk melakukannya. Cukup sebahagian daripada kita untuk melaksanakannya. Jadi di antara kewajipan-kewajipan yang berbentuk ain ni, berbentuk individu pula terbagi kepada dua, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita sesama manusia. Jadi Islam ini tidak membezakan di antara kefardan itu sama ada berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hak sesama manusia. Kedua-duanya ini perlu dan wajib disempurnakan. Jadi contoh kewajipan kita secara aini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala iaitu amalan kewajipan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan hati, ya. Jadi amalan hati itu dia akan dorong kepada amalan dalam bentuk perbuatan fizikal kita. Ya, sebab itulah yang pertama sekali amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah beriman kepadanya, iaitu beriman kepada Allah, ya. Seterusnya dalam bentuk ibadah. Ibadah yang bentuk fizikal yang asasnya ialah as-solat, ya. As-solatu ataupun sembahyang. Jadi itulah menjadi kewajipan setiap individu, tak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Selama mana cukup syarat wajib untuk menunaikan ibadah solat, maka perlulah dia tunaikan ibadah solat tersebut, ya. Solat yang fardu 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, ya. Itu katakan 2, 4, 4, 3, 4. Suruhan untuk kita solat kewajipan kita secara khusus terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita perlu tunaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita menunaikan zakat, ya. Kemudian menunaikan haji. Itulah di antara rukun-rukun asas di dalam Islam yang menjadi kefarduan untuk kita melaksanakan. Kemudian kefarduan kita terhadap sesama manusia itu pun perlu dilaksanakan. Antara kewajipan yang utama kalaulah bagi sudut pada anak-anak ialah birrul walidain, ya. Kita perlu membuat baik kepada ibu bapa, ya. Apa jua keadaan mereka, maka menjadi kewajipan, menjadi kefarduan untuk kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Biar Ustaz, kalau dia suruh perkara yang tak baik, kita perlu berbuat baik, tetapi bukan bermaksud kita ikut, ya. Kalau mak ayah kita suruh memerintahkan kita untuk buat perkara yang tak baik, ya, kita hormati mereka, minta maaf ibu ayah, adik tak boleh buat ni sebab ini Allah Ta'ala tak suka, perkara ini dilarang di dalam agama. Bukan kita nak bentak balik. Kalau perkara yang melibatkan maksiat, contoh baru ni, ayah terlibat dengan jenayah yang melibatkan kepada anak, benda tu memang tak boleh diterima seorang ayah yang sepatutnya menjadi wali bertanggungjawab, ya. Maka perlu dicegah. Jadi berbuat baik kepada ayah tadi ialah dengan kita mencegah kemungkaran. Bagaimana? Itu dengan kita serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Sebab ini dah melibatkan kepada jenayah syar'i. Jadi itu cumanya dalam cara itu kita tak boleh nak sebarkan keaiban dia. Contohnya kita sebarkan di media sosial. Benda itu tidak perlu kita bagi tahu. Sekiranya berlaku melibatkan kepada kita panggil apa, jenayah yang melibatkan diri kita, maka orang yang bertanggungjawab terus kita bawa kepada pihak yang bertanggungjawab. Siapa dia? Pihak berkuasa, polis, jabatan agama. Kerana kalau kita letakkan, contoh kita post di media sosial, ya, kalaulah kita tidak buat laporan polis, ia hanyalah menjadi satu perbincangan di dalam maya yang mungkin mencerca, mencela dan sebagainya, ya, yang tidak berkenaan pun jadi tahu. Jadi gitu, cara kita nak mencegah kemungkaran itu perlu dengan cara, maksudnya itulah cara kita berbuat baik kepada
orang yang terdekat dengan kita, kalaulah ayah, contoh yang kes berlaku kan. Jadi tidak perlu kita nak sebarkan dalam media sosial, tak perlu nak post. Dan cara media pula bila menceritakan ataupun berita yang berlaku, maka ia juga perlu diceritakan dengan cara yang baik tanpa mendedahkan identiti, ya. Untuk mendapatkan pengajaran, kita ceritakan ini satu jenayah yang tak sepatutnya berlaku, tetapi nama-nama itu tidak sepatutnya dipaparkan kerana ia melibatkan kepada kehormatan, maruah diri mana-mana yang terlibat. Bukan dia seorang, dia ada saudara-saudara dia pun rasa malu juga. Ada mungkin adik-beradik dia. Ini cara bagaimana Islam mengajar kita untuk melakukan perkara yang baik. Itu antara contoh, ya. Antara amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah melakukan kefarduan tadi, berbuat baik kepada ibu bapa, ya. Kemudian semalam kita dah bincangkan, kita perlu mencegah kemungkaran. Mana-mana perkara yang tak baik ini kita perlu hindari, kita perlu halang, ya, agar kita terus, ya, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kefarduan lain apa lagi? Yang berkaitan dengan harta, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan, memfardukan kepada kita bila nak urus harta ikut syariat. Harta pusaka contohnya lah tuan-tuan puan-puan, ya. Dalam mengurus harta pusaka, Allah Taala suka sekiranya kita ikut cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fardu wajib sebagaimana kita solat, wajibnya solat, maka wajib juga kita mengurus harta pusaka mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali sebagai ilmu faraid. Cara bagaimana kita nak membagikan harta pusaka, seorang anak dapat satu, contoh anak lelaki dapat 2/3, bukan, anak perempuan dapat 1/2 kerana dalam keadaan dia seorang diri, ya. Kalaulah, jadi itulah dalam harta pusaka tu memang detail kan, ya. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian, ya. Kemudian keadaan ibu, kadang dapat 1/3, kadang dapat 1/6, ya. Isteri dapat 1/4, dapat 1/8, suami dapat 1/2, dapat 1/4. Jadi semua itu suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, kalau kita nak bagi suka sama suka, boleh tak? Ya. Boleh kita nak bagi ikut, ya, suka sama suka, tetapi dengan cara faraid, ya, dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab dalam sistem faraid ini dia ada konsep tanazul, ada konsep takharuj, ya. Jadi tapi yang penting kita semua dah tahu, ya, berapa bahagian yang kita perolehi. Selepas itu kalau kita nak bagi sama rata, boleh. Maksudnya kita tahu berapa jumlah yang kita berikan kepada orang lain, ya. Jadi bila kita nak bagi, kita nak serahkan kepada orang bagian kita itu, kita perlu tahu berapa jumlah dia. Bukan orang kata main sama rata saja, dan terkadang bila nak sama rata pula ini mungkin ada yang tak setuju, ada yang terpaksa. Jadi tuan-tuan puan-puan, begitulah, ya. Fokus kita yang kita bincangkan hari ini ialah kita nak tahu, ya, bahawasanya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai ialah kita melaksanakan perkara yang fardu, yang wajib. Jadi rakan-rakan, teman-teman, dengan kita melakukan amalan fardu, yang mana amalan fardu ini adalah perkara yang asas. Seluruh amalan, ya, yang cabang itu merujuk kepada yang fardu. Selepas perkara yang fardu itu ada amalan-amalan yang sunat, ya. Contoh dalam solat itu sendiri, perkara yang fardu rukunnya ada 13, maka itu yang perlu dijaga, ya, kerana ia menjadi asas kepada amalan solat. Selepas itu kalaulah kita nak tambah amalan-amalan yang lain, maka itulah yang terbaik. Contohnya, rukun solat ialah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang fardu, yang wajib. Sunat kita angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi angkat tangan itu adalah sunat. Jadi bila sunat itu, kalaulah contohnya kita tak buat, ya, ataupun tak sempurna angkat tangan ni ke atas ke bawah, kita tahu perkara itu adalah sunat, ya, maka ia tidak menjejaskan kepada solat, dan tak perlu nak orang kata nak bertelagah, nak berbantah-bantah isu angkat tangan nak letak bawah telinga ataupun atas telinga ataupun macam mana, ya, kerana ia adalah satu amalan yang sunat. Yang fardu itu perlu kita utamakan. Jadi kalaulah ada yang tidak sempurna dalam melakukan perkara yang sunat, kita bincanglah dengan cara yang baik. Pandangan saya begini. Oh, dia kata dia ada pandangan lain pula. Jadi kalau pandangan itu, maka terserah kepada
pandangan mereka. Contoh yang mudahlah dalam masyarakat kita. Dalam solat apa dia? Dalam solat subuh. Membaca doa kunut itu adalah sunat, ya, sunat muakkad, ya, sangat digalakkan dalam mazhab Syafi'i kita. Ya, tak ada rukun solat itu yang 13 itu kena baca doa kunut, tak ada. Jadi sekiranya ada pandangan yang mengatakan yang doa kunut ini tidak ada dalam solat, maka itu pandangan, ya, dan pandang Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat. Bila itu benda khilaf, maka yang perlu kita jaga di situ ialah kita adab bila berkhilaf ini, jangan kita mencerca, jangan kita bergaduh. Yang utama apa dia? Kerana kefarduan bagi kita ialah kita wajib menjaga keharmonian. Kita orang Islam wajib bersatu. Orang Islam wajib hormat menghormati. Jadi khilaf itu jadi terpulanglah pada kita. Kebetulan doa kunut itu juga perkara yang sunat. Nak buat, buatlah. Tak buat, tak apa. Solat subuhnya tetap sah. Nampak tak bagaimana Islam ini ada perkara yang mesti kita buat, yang fardu memang Allah Ta'ala suka, yang sunat kalau siapa nak buat itu yang terbaik, ya. Kalau tak buat pun tidak mengapa. Jadi melaksanakan amalan-amalan fardu ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia menjadi asas dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara yang diperintahkan olehnya. Jadi bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita tak boleh ikut cara suka kita. Terkadang kita suka sangat berselawat, maka kita menjadi keutamaan kita adalah berselawat. Betul, selawat itu satu perkara yang ada kelebihannya. Tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun berselawat itu dalam amalan biasa kita, hukumnya adalah sunat dan digalakkan. Jangan sampai kita mengabaikan perkara yang wajib. Jadi di antara adab yang perlu kita jaga bila kita nak taat kepada Allah, kita kena mesti menghormati siapa yang memerintahkan kita. Yang memerintah kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengutamakan sesuatu yang fardu dan itulah yang Allah Ta'ala suka, maka perlulah kita ubah paradigma kita, pemikiran kita dalam kehidupan kita. Kita utamakan perkara yang wajib dalam amalan kita. Yang fardu itu sudah sempurna, barulah kita mengutamakan ataupun kita melaksanakan amalan-amalan yang lain. Namun begitu rakan-rakan, teman-teman, kita juga perlu melihat kepada situasi dan keadaan, ya, di mana kalaulah kita memang yang fardu itu yang utama, tetapi fardu itu tidak dapat dilaksanakan ketika ini, yang mampu yang boleh kita buat ialah perkara yang sunat, maka tidak menjadi kesalahan kepada kita untuk melakukan perkara yang sunat. Contohnya tuan-tuan puan-puan, dalam menunaikan zakat. Zakat ini ada rukun dan syarat dia. Antara syarat untuk wajib tunaikan zakat harta ialah cukup nisab, ya, ataupun cukup haul dia. Tetapi harta yang ada pada kita tak cukup nisab, ya. Orang kata kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Maka tidak menghalang untuk kita melakukan amalan sedekah. Orang kata kau ni banyak je sedekah tapi zakat tak tunaikan, tak bayar. Yalah, terkadang kita nak bayar zakat perniagaan, macam mana perniagaan kita pun orang kata tak cukup syarat untuk tunaikan zakat. Pendapatan pun tak cukup. Jadi hari-hari kita banyak bersedekah RM1 kan. Jadi situ lihat kepada situasi di mana perkara yang wajib kita tak boleh nak tunaikan kerana ada syarat-syarat dia, maka tidak menghalang kita untuk melakukan perkara yang sunat. Contoh lagi apa tuan-tuan puan-puan? Di antara haji dan umrah. Haji ada yang wajib, ada haji yang sunat. Ya. Umrah ada umrah yang wajib, ada umrah yang sunat. Ya. Jadi umrah yang wajib itu ialah umrah yang disekalikan dengan haji. Dan ulama' yang mengatakan umrah kali pertama adalah satu yang wajib dilakukan. Ya. Jadi dalam keadaan situasi kita nak tunaikan haji, ya, nak tunaikan haji itu memang satu kewajipan. Duit dah ada dah, cumanya tak dapat giliran, tak dapat kotak untuk tunaikan haji. Maka ketika itu kita tak dapat tunaikan haji. Nak tunaikan umrah, ya, umrah yang sunat contohlah, kita dah pergi umrah kali pertama yang wajib, yang kedua yang sunat, yang ketiga. Umrah ini anytime boleh pergi. Bila-bila masa kita boleh pergi. Maka situ walaupun kita tunaikan umrah banyak kali, perkara yang sunat, sedangkan kita belum tunaikan haji, tidak menjadi kesalahan.
tidak mau bermaksud kita mengabaikan sesuatu yang wajib, ya, kerana yang wajib itu masih belum ditunaikan, syaratnya tak cukup lagi. Apa syarat dia? Syaratnya tak dapat lagi kota ataupun giliran untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kita lah berusaha. Apa usaha dia? Itu kena daftar dulu di tabung haji. Jadi kalau tak mendaftar, maka usaha itu, ya, masih belum kita lakukan. Jadi yang salahnya itu ialah kita belum berusaha. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.